Bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas Mencari MH370 yang masuk hari ke-6 dan kita ada wartawan kami di Bilik Berita hari ini iaitu Editor Eksekutif Astro Awani Nazri Kaha yang akan bincangkan tentang usaha untuk mencari MH370 dan juga dalam usaha untuk memahami apa yang berlaku pada pesawat tersebut. Nazri? Ya Rizal, pagi ini kita akan memberi beberapa senario daripada perkembangan terkini yang kita perolehi lewat malam semalam hinggalah pagi ini. Dan pasti yang menarik Rizal, penemuan objek di Laut Cina Selatan oleh satelit Cina itu mungkin antara tanda ataupun petunjuk-petunjuk yang terbaru dan agak signifikan selama 5 hari kita mencari MH370 Rizal. Ya Nazri, dan saya mungkin boleh sampai ke sini sedikit ya, yang APMM hantar pesawat bombardier siasat objek di kesan satelit China. APMM bombardier has already been dispatched. Itu adalah kata Datuk Menteri Pemangkutan Datuk Seri Syamsuddin Hussein, dan mungkin dengan maklumat-maklumat yang kita ada dalam masa 6 hari ini kita boleh mendapatkan sedikit update ataupun perkembangan terbaru. Walaupun tidak lengkap, tapi sedikit perkembangan berkenaan dengan usaha untuk mencari MH370 Nazri. Betul itu Rizal. Segala petunjuk dan segala petanda di luar sana, di kawasan lokasi mencari dan menyelamat begitu penting kepada pasukan mencari dan penyelamat, dan begitu penting juga kepada pasukan penganalisa yang sedang bertungkus lumus mengesan di mana kedudukan sebenar MH370 Rizal. Okay. Dan kita teruskan perbincangan Rizal, boleh? Okey, teruskan Nazri. Okey, terima kasih Rizal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Terus bersama dalam Buletin Awani Khas mencari MH370, dan pada pagi ini saya akan memberi tumpuan kepada bagaimana kita memahami peranan radar kapal terbang, radar penerbangan dan sebagainya, kerana beberapa maklumat terkini daripada persidangan media semalam ada perkara-perkara yang boleh kita lihat semula dan melihat dari senario-senario yang mampu memberi input kepada pasukan mencari dan menyelamat, dan kita sebagai di Astro Awani ini untuk memberi gambaran jelas kepada penonton di luar sana bagaimana keadaan terkini dalam usaha mencari MH370. Jadi bersama saya pada pagi ini di studio sudah bersedia yang berbahagia Kapten Bersara Musa Hassan. Selamat datang Kapten, apa khabar? Kapten Musa Hassan, bekas juruterbang TUDM, berkhidmat di Tentera Udara Diraja Malaysia selama 16 tahun, pernah mengemudi beberapa pesawat seperti terutamanya helikopter Nuri, Aluid dan juga Bell misalnya, dan juga sekarang masih juga sebagai juruterbang jika diberi peluang dan untuk pesawat-pesawat komersial, helikopter komersial. Dan di talian nanti kita akan terus menghubungi selangsung melalui telefon Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Ain, pakar radar kita, Pusat Pengajian Elektrik dan juga Elektronik Universiti Sains Malaysia. Mungkin Profesor Madya akan mengulas beberapa perkara yang kita soalkan, misteri yang belum terjawab, bagaimana peranan radar pertama, primary radar dan juga secondary radar yang boleh menjejaki MH370. Begitu juga selepas itu kita akan menghubungi Profesor Dr. Tariq Abdul Rahman, pakar telekomunikasi juga, Profesor Pusat Pengajian Komunikasi dan Wireless Universiti Teknologi Malaysia. Mungkin saya mulakan dengan Kapten Musa Hassan dulu. Sebagai pernah bertugas selama 16 tahun, Kapten, apabila mendengar insiden ini pada pagi Sabtu. Terima kasih Cik Nazri mengundang saya ke studio. Pastinya saya pun turut bersedialah, seperti juga warga-warga negara Malaysia yang lainnya. Kita kehilangan sebuah pesawat yang besar dan banyak nyawa di dalam itu. Dan saya cuba bayangkan situasi dan cara pemikiran kapten pesawat tu. Ya. Walaupun pengalaman saya terhad kepada helikopter, tapi saya juga pernah dan banyak kali pernah terbang di bawah kawalan radar. Jadi kalau kita cuba bayangkan peranan seorang jurumudi pesawat dan juga jurumudi helikopter misalnya, pastinya sebelum take off, sebelum berangkat terbang itu segala persiapan perjalanan sudah pun ditentukan. Mungkin boleh Kapten jelaskan bermula dari lapangan terbang, kawasan mana ataupun lokasi mana yang akan ditujui dan bagaimana dalam keadaan penerbangan itu? Okey, kalau begitu kita ambil sebuah situasi di mana satu penerbangan yang tidak schedule contohnya ya. Mungkin dalam sebuah airline itu penerbangan itu sudah ditetapkan, dischedulekan, di mana setiap hari atau setiap macam 370 ni ada pesawat ulangan. Setiap minggu ada pesawat 370.
Kita ambil sebuah penerbangan asing ataupun individual. Jadi kalau saya nak terbang ke satu pesawat daripada Kuala Lumpur, katalah ke Saigon. Jadi kita akan mulakan dengan planning. Kita panggil flight planning. Sesudah buat flight planning, kita akan isi satu borang dinamakan borang flight plan. Borang flight plan ini dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Awam, di mana segala butir penerbangan akan diisi dalam tu. Jadi maknanya dari mana airport permulaan dan di mana airport penghujung. Jadi contohnya tadi macam saya kata, kalau kata saya nak pergi ke Saigon daripada Kuala Lumpur, segala detail akan diisi dalam flight plan dan flight plan itu akan didaftarkan. Kita akan pergi ke Menara Kawalan dan daftarkan penerbangan kita, di mana controller akan semak yang borang itu diisi dengan betul. Kemudian borang tu diisi akan terima dan akan sebarkan. Selagi ada authority di sepanjang penerbangan, akan dibagi salinan. Contohnya, kita akan lalu airport Kota Baru. Airport Kota Baru akan dapat akan dapat salinan. Itu juga di mana yang lain. Jadi dalam penerbangan ini, contoh ini tadi, penerbangan itu sudah tetap. Jadi maknanya dari penerbangan daripada mula berlepasnya pesawat, contohnya 370 ini, dia sudah dijejaki daripada awal. Jadi maknanya daripada Menara Kawalan serahkan kepada kita panggil approach control. Approach control akan serah kepada radar control. Radar control, nama pun radar Jadi daripada radar tu dan beep dalam radar tu akan diawasi sehingga ianya diserahkan, kuasa kawalan pesawat tadi diserahkan kepada, katalah kepada Beijing. Tapi walaupun dah diserahkan, tapi beep masih ada di situ. Maknanya berterusan, bersambut-sambut. Maknanya selagi keluasan kawalan radar yang dari Malaysia tadi, dia akan ada di situ. Walaupun sudah diserah kawalan kuasa pesawat kepada Beijing tadi, tapi beep itu masih di situ. Walaupun dia tak kawal, dia akan lihat di situ. Okey, untuk memahami sedikit bagaimana radar berfungsi, mungkin sudah bersedia di talian Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Ain. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Tuan Haji Nazri. Ya Prof, kita mendapat perkembangan terbaru dari persidangan media semalam bahawa pihak pengurusan mencari dan juga menyelamat MH370 sudah mengesahkan mereka sedang menganalisa, sedang melakukan forensik di mana kedudukan terkini MH370. Jika berdasarkan maklumat, ada pergerakan dari radar pertama iaitu radar milik Tentera Udara Diraja Malaysia, biarpun sudah terputus hubungan dari radar kedua yang dilaporkan oleh Menara Kawalan di Subang. Jadi bagaimana peranan radar kedua ini, radar pertama ini, radar militeri ini mampu memberi jawapan ke misterinya hilang MH370? Sebenarnya persoalan ini agak sukar dijawab kerana umum sebenarnya kita kurang didedahkan dengan informasi tentang radar untuk ketenteraan untuk tujuan keselamatan negara. Namun demikian, secara peribadi, radar ketenteraan banyak dipasang bagi tujuan memantau keselamatan ruang udara Malaysia dan mampu memantau pada altitude yang lebih rendah. Sementara radar kawalan trafik udara direka bentuk untuk mengawasi ruang udara pada altitude yang lebih tinggi bagi tujuan memantau penerbangan sebuah pesawat komersial. Kalau kita lihat selepas penerbangan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada awal pagi, seterusnya hilang dari radar sekitar 1:30 pagi, dan selepas itu dikatakan ada beep yang melintasi semenanjung Malaysia hinggalah ke Selat Melaka. Jadi ada ruang di situ untuk mereka yang memantau radar untuk memberi laporan secara langsung
Tetapi itu tidak berlaku seperti mana yang diterangkan semalam. Mereka hanya mendapatkan selepas dilaporkan kehilangan MH370. Jadi mereka meneliti, mereka memantau, mereka melakukan penganalisiaan ataupun forensik berdasarkan rakaman blip itu. Jadi bagaimana kita memahami ini? Okey, seperti yang kita telah dimaklumkan bahawa transponder yang digunakan oleh Pusat Kawalan Trafik Udara untuk mengintegrasi pesawat tersebut telah tidak berfungsi, tidak mendapat apa-apa respon ataupun jawapan daripada pesawat. Dan seperti mana yang kita ketahui, adanya terdapat unsur-unsur air turn back. Ya. Bermaknanya pesawat tersebut mungkin berpatah balik ke arah KIA, dan ini dapat dikesan oleh radar primary ataupun radar utama pihak militeri. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, transponder sudah tidak berfungsi dan radar secondary untuk militeri tidak mampu untuk menginterogasi transponder pesawat tersebut. Ya. Hanyalah berdasarkan kepada pantulan isyarat gelombang mikro menggunakan passive radar. Okey, Prof, persoalan lagi. Kalau kita sedia maklum transponder tidak berfungsi, itu yang dilaporkan dan itu menjadi misteri sehingga hari ini. Transponder memberi maklumat yang lengkap di mana kedudukan pesawat, apakah kelajuannya, di mana ketinggiannya dan di mana arah akan pergi menuju pesawat tersebut. Tetapi itu tidak berlaku kerana transponder tiada isyarat. Tetapi untuk primary radar, adakah ia boleh, walaupun dia tidak boleh mengidentifikasi jenis pesawat yang ada blip itu, tetapi adakah primary radar mampu memberi petunjuk jenis pesawat ataupun saiz pesawat? Kalau mengikut berdasarkan passive radar, kita hanya bergantung kepada pantulan isyarat gelombang mikro daripada objek. Dan bagi saya tidak memungkinkan kita mengetahui jenis pesawat, identiti pesawat, berkemungkinan hanya laju pesawat dan arah mana pesawat tersebut menuju. Itu yang data-data yang berkemungkinan kita boleh ekstrak ataupun kita boleh dapat daripada radar militeri. Okey, Prof, tunggu di talian kerana terus kita akan membincangkan perkara ini. Begitu juga Kapten akan terus memberi pandangan dan juga pengalaman Kapten kerana ada perkara-perkara lain yang mungkin boleh kita lihat semula. Kerana perbincangan saya semalam dengan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mengatakan ada digital data yang sudah pun ditransmit oleh setiap penerbangan, setiap pesawat. Itu yang berlaku kepada Air France yang terjun ataupun yang terhempas di Lautan Atlantik pada 2009, walaupun distress call tiada dilakukan oleh juruterbang ataupun mayday dilakukan oleh pihak juruterbang, tetapi ada digital data. Itu mungkin sedang dianalisa oleh syarikat penerbangan Malaysia ataupun syarikat ataupun badan-badan penerbangan yang sedang membantu operasi mencari dan juga menyelamat. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam Buletin Awani Khas mencari MH370, misteri terus kekal misteri, pencarian terus dilakukan. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, kita mengharapkan keajaiban. Di manakah MH370? Sudah bersedia sekarang untuk lintas langsung bersama rakan kami Teo Elson. Mungkin ada perkembangan terkini di Putrajaya. Ya, Nazri. Saya kini berada di Everly Hotel di Putrajaya di mana penumpang ahli keluarga penumpang MH370 ditempatkan di sini. Seramai 133 ahli keluarga daripada Malaysia ditempatkan di sini. Dan untuk hari ini tiada apa perkembangan yang signifikan yang disalurkan kepada keluarga lagi, tapi dimaklumkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Noraini Muhammad Hashim, Director General, dia berkata
daripada feedback daripada kaunselor-kaunselor yang ditempatkan di sini, ahli keluarga, sebahagian daripada ahli keluarga telah bersedia untuk menerima apa jua hakikat perkabaran yang akan didengar nanti. Dan selain daripada itu, petugas-petugas pun bertungkus lumus di sini, dan antaranya daripada JPAM, Jabatan Pertahanan Awam, dan dengan saya ni Dr. Syahrul Nizam Zamzali yang memberi perkhidmatan untuk petugas-petugas di sini. Dr. Syahrul, boleh cerita sikit apa yang dibuat di sini? Okey, terima kasih Elson. Untuk pengetahuan Elson, saya sebenarnya doktor daripada Jabatan Kecemasan dan Trauma di University Sains dan Islam Malaysia, dan saya juga selaku pegawai kehormat di dalam JPAM. Okay. Hari ini JPAM bersama dengan beberapa NGO seperti Sukarelawan Perubatan Malaysia dan Pertubuhan Kebajikan Satu Kasih telah bekerjasama untuk menjalankan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan dan rawatan kepada petugas-petugas. Apa yang kami lihat setelah dalam masa seminggu ini adalah kebanyakan daripada fokus telah diberikan kepada waris, tetapi seolah-olah petugas-petugas kita ni yang telah bekerja keras, bertungkus lumus daripada pagi sampai petang, makan tak cukup, tidur tak cukup, mereka sekarang ni telah mulai merasa penat dan ada yang dah mulai rasa sakit. Jadi kami JPAM bersama dengan Sekolah Perubatan Malaysia berfikir apakah eloknya kalau kita dapat konsentrate untuk memberi rawatan dan juga perkhidmatan kesihatan kepada petugas-petugas ni. Tidak kira sama ada petugas daripada media, tidak kira daripada MAS, tidak kira daripada kaunselor sendiri, sesiapa saja yang memerlukan perkhidmatan, kita akan. Setakat ni banyak yang sakit tak? Setakat ni kita telah membuka klinik daripada pagi tadi. Kita dah dapat lebih kurang 15 orang yang sakit. Dia tidak sakit teruk, tetapi kalau tidak dirawat dengan segera, kemungkinan dia akan demam dan mengakibatkan kerja terjejas. Jadi kalau boleh kita rawat awal sebelum terjejas. So perkhidmatan ni akan diteruskan. Kita harap perkhidmatan ni dapat mendapat sokongan daripada pihak atasan supaya dia boleh diteruskan selama mana petugas ada di sini dan selama mana kami diperlukan. Okey, Nazri, itu saja laporan saya untuk sekian. Bagaimana keadaan ahli keluarga yang masih berada di Everly Hotel? Kerana sudah memasuki hari ke-6, pastinya situasi masih tidak ada perkabaran yang positif. Jadi keadaan mereka, semalam kita dengar Pakcik Selamat pun daripada orang yang cool, tetapi ketika di Temubal mereka agak marah apabila ada briefing lambat dilakukan oleh penerbangan Malaysia. Jadi bagaimana Elsa melihat? Sebenarnya kebanyakan ahli keluarga tidak dapat ditemu ramah oleh para media disebabkan kawalan oleh MAS sangat ketat, dan Pakcik Selamat yang antara orang yang berani untuk bertemu dengan media dan bercerita. Dan sebenarnya tadi Director General daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memaklumkan antara yang sudah bersedia dan juga antara yang masih bersedih dan masih tertekan, dan mereka akan continue untuk memberi bantuan. Ada maklumat sebarang keluarga yang sudah pulang ke kawasan masing-masing, ke kampung halaman masing-masing kerana sudah memasuki hari ke-6, pasti ada urusan keluarga, anak sekolah, pekerjaan dan sebagainya, Elson? Ya, ada setengah yang sudah mau balik, dan tadi dimaklumkan ada seorang ibu yang balik ke Ipoh kerana nak menjaga anak dia. Okey, terima kasih. Pastinya kita berharapkan ahli keluarga mangsa terus bersabar. Terima kasih Elson, rakan kami di Hotel Everly di Putrajaya. Mungkin Kapten, melihat penerangan Profesor Madya Dr. Fazil tadi, primary radar yang cuba dianalisa sekarang, apabila mendapat bib MH370 kemungkinan buat pusingan U. Tetapi pengalaman Kapten sendiri apabila berada dalam kedudukan yang selesa selepas penerbangan, dan juga pastinya pengalaman ini juga boleh kita gambarkan apa yang dilakukan oleh Kapten MH370 apabila terputus hubungan dari menara kawalan dan juga hilang dari penglihatan radar. Apa yang boleh kita gambarkan selepas kita step Kapten ataupun jurumudi kapal terbang dan juga helikopter take off dari lapangan terbang?
sebagai pengendali dalam kapal terbang, kita tak tahu sama ada radar itu dapat kita atau tidak. Ya. Melainkan diberitahu. Jadi sebagai normal life dalam pesawat, sebagai airline macam cik kata tadi, dengan sajian makan dan sebagainya. Tapi di dalam kokpit, pada juruterbang, dia ada dua masa dia harus membuat laporan. Satu mandatori, di mana sampai satu tempat dia harus diwajibkan melaporkan diri. Dan satu lagi arahan daripada menara kawalan. Macam saya cakap tadi contohnya, kalau dia wajib melaporkan sewaktu di overhead Kota Baru contohnya, dia akan report. Jadi tentang mengenai turn back, U-turn tadi. Disebabkan tidak ada hubungan yang pasti. Tidak ada hubungan dua kala dengan pesawat. Saya sebagai juruterbang, pada saya tak, benda ni biasa. Maknanya saya tak diberitahu, tidak ada komunikasi. Dari darat sekarang, dari menara kawalan mengatakan hubungan terputus. Jadi di sini tekaan saya sama dengan tekaan siapa-siapa lah dalam pesawat tu, biasa saja. Pengalaman Kapten mengemudi Nuri dan pelbagai jenis aset TUDM, apabila berlaku kecemasan, apa yang dilakukan oleh Kapten pesawat untuk memastikan terus intact, terus berkomunikasi dengan menara kawalan dan melaporkan di mana kedudukan terakhir supaya pasukan mencari dan menyelamat boleh mengenal pasti kawasan tersebut? Kalau berlaku apa-apa kecemasan atau kami panggil emergency, kita ada prosedur. Tiap-tiap pesawat ada prosedur dalam emergency checklist. Kalau setakat putus perhubungan, pada saya itu masalah kecil. Sebab juruterbang pasti mementingkan keutamaan keselamatan anak-anak kapal. Dan selalunya kalau emergency seperti ini jarang berlaku sebab dalam satu pesawat seperti airline, radio dan alat komunikasi terlalu banyak. Jadi pada saya kalau setakat putus perhubungan, tidak ada panik, kata orang betul ya. Pada saya begitu keadaan dia. Kalau setakat putus perhubungan saja, pesawat ini sudah lama mendarat. Walau di mana pun sudah lama mendarat. Kalau setakat putusnya perhubungan. Tapi di sini dia hilang bip dengan mendadak dalam skrin. Itu pada saya sudah lain suasana dia. Okey, Rizal ada soalan yang ingin diajukan kepada Kapten ataupun kepada Prof? Kepada Kapten. Okey, silakan. Okey, Kapten, saya nak tanya satu soalan, Kapten. Semalam dilaporkan bahawa sebuah radar mengesan pesawat berkenaan bergerak ke arah bertentangan menuju ke sebuah kawasan di barat daya Pulau Pinang, jika tidak silap saya. Dan saya tahu, jika ada sebuah objek yang tidak dapat diketahui bergerak di dalam radar ataupun dikesan di dalam radar primary oleh TUDM, apakah prosedur-prosedur ataupun SOP yang selalu diambil sama ada radar tersebut cuba untuk menghubungi pesawat berkenaan ataupun adakah akan dispatch pesawat untuk melihat apakah objek tersebut untuk memastikan ia bukannya satu mungkin ancaman kepada negara ataupun bagaimana, Kapten? Dari pengalaman dan setahu saya, prosedur antara radar ni, antara air defense radar, kalau terdapatnya objek yang seperti ini, setahu saya ada perhubungan antara air defense radar dan radar di KLIA. Jadi seharusnya pada saya dia orang akan berkomunikasi antara mereka untuk menentukan apakah pesawat ini betul-betul atau milik siapa. Dan pada saya, analisa kalau dibuat oleh juru radar yang bertugas, disebabkan tidak ada tindakan, mungkin pegawai yang bertugas merasakan ini bukan satu ancaman.
Jadi makanya pada saya lah, itu makanya tidak ada tindakan ini diambil. Sepatutnya kalau mengikut real time, ada sesuatu yang luar biasa berlaku, divert ataupun pusingan U-turn itu dilakukan oleh sebarang pesawat, sepatutnya pembaca radar atau pegawai yang mengendalikan radar perlu membuat sesuatu respons dan melihat semula kepada menara kawalan di Subang. Ini pun juga lagi satu andaian, sebabkan pesawat ini pada saya diketahui sebagai airline. Ya. Jadi kalau pun juru petugas radar air defense yang bertugas itu hari, kalau dia nampak pun U-turn ini, pada dia tak penting sebab dia tahu airline, mungkin juga ini arahan daripada KLIA. Okey. Selepas ini kita akan perincikan perkara ini lagi. Profesor Madya mungkin ada teori yang tersendiri. Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Ain. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam Buletin Awani Khas mencari MH370, misteri belum dijawab. Kita terus berharap pasukan mencari dan menyelamat berjumpa dengan sebarang petunjuk untuk di manakah kita ketahui MH370. Mungkin Profesor Madya Dr. Fazil Ain, selepas penerangan Kapten tadi, kalau kita perincikan lagi, bagaimana kemampuan radar primary military ataupun milik TUDM ini mampu memberi spesifikasi kepada pesawat kalau itu yang kita cari, iaitu MH370? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, setelah terputus hubungan dengan transponder, iaitu radar secondary, radar militeri hanya bergantung kepada pantulan isyarat gelombang mikro. Dan dengan ini, apa yang kita dapat kesan hanyalah pergerakan objek di udara. Tanpa kita dapat mengetahui sepenuhnya maklumat tentang identiti pesawat tersebut. Ini yang mungkin agak sukar bagi kita untuk memastikan sama ada objek yang dikesan oleh radar ketenteraan tersebut adalah MH yang kita cari ataupun objek yang lain. Seterusnya, misteri juga kita boleh doktor bagi sedikit pencerahan. Kalau sekarang ini sedang dilakukan proses forensik dan juga penganalisian terhadap bacaan radar BIP itu, jadi apakah elemen yang perlu diberi tumpuan pada ketika ini? Elemen yang amat perlu untuk kita melihat identiti pesawat tersebut adalah arah tujunya ke mana. Hala pesawat tersebut ke mana dan pada altitude yang berapa. Ini boleh dikaitkan balik dengan laporan-laporan daripada umum yang mengatakan terlihat pesawat terbang rendah, terdapatnya kebakaran dan sebagainya. Ini kita boleh relatekan balik dan boleh disusun atur supaya kita mungkin mampu mengesan arah mana sebenarnya pesawat tersebut pergi. Jadi segala petunjuk yang ada, yang berlega di dalam proses pencarian MH370 ini amat penting kepada kumpulan penyiasatan ini? Ya, saya memang akui ianya amat penting. Okey, Prof, satu lagi. Jika kita imbas kembali, dan beberapa teori mengatakan jika transponder dimatikan sama ada sengaja ataupun akibat kerosakan mekanikal, adakah mampu kita bagi analisa transponder tidak akan berfungsi sepenuhnya? Akan terus mati? Kalau sekiranya transponder tersebut dengan sengaja ditutup ataupun dimatikan, memang kita tidak akan mendapat apa-apa jawapan daripada transponder tersebut. Okey, Prof. Tentang data digital yang dikatakan boleh dibagikan ataupun dilontarkan oleh pesawat kepada syarikat penerbangan maupun pembuat pesawat tersebut. Dan itu berlaku kepada pesawat Airbus yang jatuh di Lautan Atlantik pada 2009 milik penerbangan Perancis. Jadi adakah dalam kes ini pihak penerbangan Malaysia ada mendapat data-data digital dari kajian dan juga penelitian Profesor Madya?
melalui pengamatan saya yang saya ada membaca daripada internet ataupun saya melihat berita, buat ketika ini sebenarnya kita tidak menerima apa-apa isyarat daripada emergency allocation transmitter, iaitu ELT. Dan ini menjadi suatu keheranan juga. Sebabnya kalau sepatutnya, kalau sekiranya pesawat terhempas dan sebagainya, alat ELT yang dipasang pada pesawat akan dilonjak keluar. Dan ini membolehkan alat ELT tersebut akan memancarkan pada frekuensi yang terkini adalah boleh memancarkan pada frekuensi 121.5, 243 dan juga 406 MHz. Dan pada frekuensi 406 MHz, kekuatan pemancaran adalah pada 5 watt. Ini boleh memberikan pemancaran yang berjarak, kalau sekiranya line of sight ataupun jarak pandang, boleh memberikan sehingga 400 km. Dan ini dengan mudah boleh dikesan oleh pesawat-pesawat yang terbang, dan juga boleh berkemungkinan besar boleh dikesan melalui daratan. Dan selepas diaktifkan alatan ini ataupun ELT ini, dia akan memancarkan isyarat kode ataupun identiti diri dalam bentuk digital pada alatan tersebut dalam 50 second intervals. Maknanya setiap 50 second dia akan memancarkan, memberitahu alat ini adalah kepunyaan pesawat yang mana. Spesifiknya jelas, spesifiknya tepat ya? Transmit dia tepat. Dan kalau mengikut message adalah dalam bentuk coded, bermakna kemungkinan kita mendapat identiti yang salah adalah amat kecil, disebabkan penghantaran data dalam bentuk digital tersebut adalah dalam bentuk kode yang tidak boleh simply dipancarkan oleh mana-mana alatan yang mungkin ditiru dan sebagainya. Kita sudah memasuki hari ke-6. Jadi kalau kita lebih boleh kita faham lebih lanjut, jangka hayat ELT boleh memancarkan kodenya berapa lama, Doktor? Kalau mengikut spesifikasi yang saya dapat daripada information ataupun daripada internet, alatan-alatan, sebabnya kita tidak dapat tahu sebenarnya alatan apa, jenis mana, model mana yang dipasang pada Boeing, sebab kalau ni mungkin dirahsiakan oleh pihak Boeing. Tapi secara umumnya alat ini boleh memancarkan lebih kurang dalam 30 hari. Ya. 30 hari ya. Bermaknanya kita masih lagi berpeluang untuk menjejaki alat ini. Okey, Doktor. Tentang berita terbaru yang kita terima dari pasukan ataupun Kementerian Keselamatan China, penemuan serpihan, dikatakan petunjuk itu dikatakan serpihan dari pandangan satelit agensi aeroangkasa China. Adakah itu juga memberi satu petunjuk yang signifikan kalau betul itu milik MH370? Saya menampak memang kalau sekiranya pecahan bahagian-bahagian badan tersebut adalah milik MAS, saya rasa memang ini boleh menjadi suatu petunjuk yang jelas kepada pencarian pesawat yang hilang selama ini. Dan juga kemampuan satelit yang berada di atas angkasa sana. Kita tahu juga di bahagian sini ataupun di rantau ini pastinya memiliki pelbagai bentuk satelit yang mungkin berpuluh, beratus memantau dalam pelbagai fungsi. Ada untuk komunikasi dan seumpamanya. Jadi mengapa ini juga mungkin sebagai satu cara kita melihat semula di mana kedudukan terkini ataupun di manakah hilangnya MH370 pada pengamatan Doktor? Okey, untuk alat ELT yang digunakan pada pesawat, sekiranya alatan tersebut diregister kepada pihak berwajib di Amerika Syarikat, sepatutnya sekiranya alat ini diaktifkan, alatan ini mampu dikesan secara segera oleh
satelit yang berada di angkasa. Terdapat 2 satelit yang mampu for search and rescue adalah satelit GEO dan juga LEO. Satelit GEO ini adalah berada tetap di atas angkasa, manakala satelit LEO akan bergerak. Dan kalau mengikut bacaan saya, satelit jenis NOAA boleh memantau alat AIT ini dan dia akan melepasi ruang udara Malaysia, kalau tak silap saya, 2 kali sehari selama 15 minit. Dan berkemungkinan satelit ini boleh mengesan isyarat daripada alat AIT tersebut. Okey, mungkin itu memberi sedikit pencerahan bagaimana kita memahami kompleksiti dan juga alat-alat komunikasi dan juga radar yang dimiliki oleh pesawat penerbangan hari ini. Jika itu ada di dalam MH370, pastinya ada. Kita tahu pesawat Boeing 777 ini merupakan pesawat yang moden dan begitu reliable. Terima kasih Profesor Madya. Terima kasih, Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Ain. Mungkin kita ada sedikit masa lagi, Kapten. Kita rehat dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Buletin Awani Khas Mencari MH370. Kembali dalam Buletin Awani Khas, kita terus memberi liputan komprehensif mencari MH370. Terus bersama kami di saluran Astro Awani, Kapten Musa Hassan. Kapten, selepas penerangan pencerahan tentang fungsi radar dan fungsi alat-alat telekomunikasi yang lain, ELT dan juga satelit yang berada di angkasa di kawasan rantau Asia Tenggara ini, dan kemungkinan ini sedang dianalisa, sedang dilakukan forensik oleh semua pasukan penyelamat dan juga mereka yang berkewajipan tentang mencari MH370. Kita mengharapkan begitu. Kapten sendiri, apabila sudah berada di udara, sudah dalam keadaan yang selesa, kalau penerbangan tiada masalah, pastinya Kapten akan menumpukan penerbangan macam kita bawa kereta lah, tak ada masalah terus je kan. Tetapi mungkin radar ataupun menara kawalan akan meninjau atau melihat, memantau penerbangan, kerana ikut jadualnya sudah di handover kepada menara kawalan di Ho Chi Minh, dan itu tidak perlu diambil tahu oleh pihak kapten ataupun pilot. Terima kasih. Sesudah diserahkan daripada satu kuasa kepada satu kuasa lain, kalau pesawat kecil yang punya satu radio, di mana apabila menara kawalan Kuala Lumpur berkata over to Ho Chi Minh, selalunya kita ada budi bahasa, good day. Dan saya akan terus tukar kepada Ho Chi Minh. Lepas tu saya tidak akan dengar lagi apa-apa dari Subang. Dari Subang. Seterusnya saya akan berhubung. Jadi dalam satu pesawat selesa seperti 777, lebih selesa. Maknanya walau radio ada 3-4, mungkin satu tu masih maintain dengan Subang. Setakat mendengar. Itu pun saja kemungkinan. Selalunya kalau dah handover sebagai dalam kokpit, saya tak tahu sama ada radar masih dapat saya atau tidak dari Subang. Sebab saya tak diberitahu. Melainkan kalau masih dalam kawalan, kalau radar kata MH370, I do not have you on radar, baru saya sebagai pilot akan tahu yang radar tak dapat kesan saya. Tapi sebab tak diberitahu dan tak perlu diberitahu, apabila diserah kepada Ho Chi Minh tadi, sekarang saya akan berhubung dengan Ho Chi Minh. Jadi masih tak tahu sama ada radar Ho Chi Minh terima atau tidak. Mungkin terima di radio. Ataupun akan beritahu, we have you on radar. Baru saya sebagai pilot dalam pesawat tahu yang saya dapat dikesan dengan radar. Itulah keadaan dia. Fungsi radio. Jika radio berfungsi dan ada komunikasi terus dengan pihak menara kawalan, pastinya juruterbang akan terus berkomunikasi dan pastinya memberi laporan setiap kali kalau memasuki radar boundaries. Begitu. Okey. Tiap-tiap pesawat besar seperti 777, dia
pastinya komplit dengan 3 set ya, iaitu VHF, HF dan UHF. Jadi pada saya tidak akan ada masa di mana tiga-tiga akan gagal sekaligus, melainkan bencana lah. Ya. Jadi pada saya tidak harus terputusnya komunikasi antara 370 MH370 dengan mana-mana menara kawalan. Kita gambarkan dalam keadaan yang tidak menentu, Kapten terpaksa membuat keputusan, dan itu kalau kita dengarkan semalam, kemungkinan ada pusingan balik ke base. Ataupun kita tahu ke mana nak dipusingkan itu. Jadi keputusan dalam ketika tiada perhubungan radio, hilang dari radar, dan bagaimana keadaan juru terbang ketika itu untuk membuat keputusan yang tepat untuk memastikan pesawat boleh mendarat dengan selamat. Sebagai kapten dalam pesawat, kalau buat U-turn sekalipun, seharusnya ada komunikasi. Report dulu. Untuk memberitahu sesuatu menara kawalan, apa yang saya buat dan apa tujuan saya dan sebab. Contohnya, saya akan beritahu, I'm turning back because of dalam pesawat airline mungkin ada kekacauan dalam kabin, emergency dan sebagainya kan. Jadi kalau selagi ada komunikasi, pilot akan beritahu. Dia di sini tak ada terputusnya komunikasi, jadi semua andaian saja. Ya. Jadi sebagai juruterbang berpengalaman, apabila menghadapi saat-saat kecemasan dan ingin mengekalkan kedudukan dan memastikan pesawat dapat meluncur dengan selamat dan sebagainya, bagaimana keadaan itu untuk memastikan semuanya berjalan lancar, tetapi dalam masa yang sama juruterbang menghadapi masalah komunikasi? Secara logiknya apa yang akan dilakukan? Okey, apabila berlakunya sesuatu kecemasan, pilot harus bertindak segera. Jadi balik pada yang saya cakap tadi, kalau ada komunikasi, pertama sekali mesti memberitahu menara kawalan ataupun mana-mana authority, sama ada direct ataupun melalui pertolongan orang lain. Sebab kadang-kadang kita transmit, tower tak boleh terima, tapi ada pesawat lain terima. Berlegar di kawasan kita tersebut. minta dia relay, kita panggil relay kan apa nama message kita. Pertama. Yang kedua, disebabkan kemalangan emergency tadi itu, sebagai kapten yang bertanggungjawab dengan nyawa-nyawa di dalam pesawat saya akan cari airport yang terdekat untuk membuat pendaratan. Itu sekali lagi yang menjadi persoalan. Kalau kita melihat titik blip primary radar itu tidak ke Kuala Terengganu, tidak ke Kota Baru yang terdekat, tidak juga ke Pulau Pinang kalau melintasi Semenanjung Malaysia, tetapi terus ke utara hingga ke utara Sumatera. Itu sesuatu yang saya tak dapat nak bagi pendapat lah. Sebab mungkin juga airport seperti Kota Baru dan Kuala Terengganu, status dia di waktu malam. Mungkin tak dapat menerima. Saya pun kurang arif yang terakhir ini. Ya. Mungkin juga kalau betul U-turn itu dilakukan, mungkin tujuan dia nak pergi ke Pulau Pinang. Nah, mengapa sampai ke Sumatera itu? Okey, yang terakhir sekali, Kapten. Penemuan satelit China tentang kawasan yang disyaki pesawat terhempas itu ada bentuk serpihan pesawat. Kalau itu menjadi petunjuk yang terbesar setakat ini, masuk hari ke-6, jadi apa yang boleh dilakukan oleh pasukan mencari dan menyelamat? Dan kita tahu Laut Cina Selatan begitu besar. Kalau kita tahu bila berada di laut, Kapten pun sudah banyak pengalaman, saya rasa sama aja. Bagaimana nak mencari ini? Satu penemuan yang baiklah kalau betul yang dikeluarkan oleh gambar satelit dari negeri China, itu satu tanda yang baik pada saya, dan kita harus, saya cadangkanlah atas pendapat saya, kita tumpukan pencarian di situ. Walaupun kerja ini rumit sebab Laut Cina Selatan tu luas dan ada tempat-tempatnya yang airnya selalu dalam. Tapi kalau kita gunakan
instrumen yang betul, insya-Allah kita akan dapat kesan pesawat di situ di kawasan yang dijumpai serpihan pesawat tadi. Okay. Dan saya harap kita akan menemuinya dan mudah-mudahanlah kita akan menemui. Ya, kita terus berdoa, Kapten. Kita terus berharap penggunaan alat-alat canggih dan terkini yang mampu mungkin berada di dalam air yang kedalamannya mungkin agak tinggi, mungkin terpaksa digunakan kerana pengesanan objek-objek seperti besi dan sebagainya bukan mudah, mungkin tidak mampu diberikan isyarat radar dan sebagainya, tetapi apapun kita perlu mencari MH370. Jika tidak, kita akan terus memberi teori, terus membuat spekulasi dan sebagainya, dan kita mengharapkan sesuatu keajaiban bagaimana proses mencari dan menyelamat MH370. Terus bersama kami, mungkin rakan saya Rizal sudah bersedia dengan butiran terkini proses mencari dan menyelamat MH370. Rizal. Terima kasih Nazri, dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini dengan perkembangan lanjut mengenai usaha untuk mencari MH370 yang hari ini masuk hari ke-6, 131 jam.